Jurulatih negara Kim Pan-gon, rujukan utama Brad Maloney dalam menentukan pemain yang akan mengisi slot Sukan C 2022 dan juga Piala AFC di Uzbekistan. Ini berikutan pertemuan kejohanan di mana Pan-gon juga ada misi penting kelayakan Piala Asia 2023 pada Jun. Dalam temu bual bersama Fina Nasrum, O'Donnell turut menegaskan perbincangan di antara Pan-gon dan Maloney akan diadakan sebaik pengendali kelahiran Australia itu kembali. That's not my decision. That's Brad and his coach's decision to select the players. There were a couple of players who I thought did well over the course of the two games, but I'm not the coach, I'm the technical director. So Brad will decide the sort of players that he's looking for in preparation for the SEA Games, and obviously he's going to have to sit down with Kim to decide which players Kim wants, because the senior national team will take priority. So Brad and Kim and myself will sit down and decide which players that Kim definitely wants, who are eligible to play in the SEA Games and eligible for the AFC under-23s, and he will take those players, and then Brad will have a better understanding then of the players that he's got available to participate in the SEA Games and the AFC under-23 championships in Uzbekistan. Difahamkan nama-nama seperti Nick Akif Syahiran dan Hadi Fayad berada dalam radar Pan-gon selain Arif Aiman, Luqman Hakim, Muhairi Ajmal, Akhya Rashid dan Ramadan Saifullah. Kekecewaan di atas kegagalan pemain negara mara ke peringkat tertinggi AFF bawah 23 tahun tetap ada. Bagi O'Donnell, pemain ini gagal manfaat peluang terbaik untuk menambat hati Maloney sepanjang 3 minggu. Yeah, and that's why these tournaments are so important. I mean, the scheduling of the tournament wasn't an ideal for any team because most of the clubs are preparing for their local league, and that's okay. But what it did do is give those players the opportunity to impress, and sometimes you don't get many opportunities. So this was an opportunity for those players, and I'll wait and see what Brad's got to say. I haven't spoken to him since last night, but he'll have an idea of the players that he thinks have that capacity to go to the next level and will be considered for the SEA Games. Dalam pada itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu gesa semua pihak bertanggungjawab di atas prestasi mengecewakan skuad bawah 23 tahun negara di kejohanan AFF Kemboja. Tambah Faizal, skuad muda negara perlu diberikan perhatian sewajarnya kerana pasukan ini merupakan skuad pelapis yang bakal menyambung legasi Harimau Melaya. Apa yang kita lihat dengan pasukan bola sepak kita, terlebih lagi sekarang ni kita bercakap tentang pasukan bawah 23, iaitu pasukan ataupun pemain yang akan mewakili negara satu hari nanti. Jadi pada saya, apabila mereka tewas, mereka perlu membuat postmortem, perlu mencari punca sebab kenapa kita tewas dan mengapa pasukan-pasukan yang sebelum ini tidak begitu menyerah tetapi sekarang boleh menewaskan kita dengan mudah. Jadi saya fikir semua pihak yang terlibat dalam sukan bola sepak perlu mencari jalan dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mengembalikan kegemilangan sukan bola sepak di negara kita ni. Melihat kembali 3 penyertaan skuad muda negara di kejohanan AFF, jumlah bolos yang direkodkan pada 2005 mungkin agak tinggi, namun mereka mampu bertahan hingga separuh akhir sebelum tamat sebagai 4 terbaik. Lebih merisaukan apabila melihat kepada jumlah jaringan yang direkodkan. Edisi 2022 yang membabitkan 2 game, hanya 1 gol berjaya dihasilkan menerusi gol pembukaan Selvan Ambualagan sebelum Laos bangkit dengan 2 gol pada perlawanan pertama. Okey, kita bersama dengan our hottest Oma, Fina Nasrum yang dah sedia nak update kita on camp negara di Phnom Penh dan juga rundingan yang perlu dijalankan skuad abang dengan skuad adik ni. Hai Fina. Okey, Fina, skuad abang, skuad adik cukup interesting, tapi kita nak start off dulu dengan kempen skuad bawah 23 di Kemboja. Kekalahan Malaysia ni menjadi tanda tanya, adakah kerana kita memang dah hilang sentuhan atau prestasi Lau naik mendadak? Okey, sebaik saja kita gagal untuk melengkapkan diri ke 4 terbaik bagi AFF kali ini. Saya fikir ramai yang sudah mula mempersoalkan kemampuan skuad Brad Maloney. Walaupun pasukan ini sebenarnya mempamerkan aksi yang begitu memberangsangkan dalam tempoh 2 tahun sebelum ini. Dan
kita perlu berbalik kepada situasi yang dihadapi oleh Brad Maloney di mana keputusan untuk meletakkan skuad ini sebagai skuad ujian mungkin akan memberikan sedikit risiko, dan malangnya risiko yang berlaku adalah risiko yang kita tak mahu lihat, di mana mereka gagal untuk menggunakan kesempatan dan juga peluang beraksi bersama dengan skuad Brad Maloney. Jadi saya fikir pemain-pemain ini boleh dikatakan gagal memanfaatkan peluang yang mahu diberikan oleh Brad Maloney, kerana kita tahu Brad Maloney bakal membawa pasukan, satu untuk saingan Sukan C dan keduanya adalah untuk Piala AFC yang akan berlangsung pada Jun di Uzbekistan. Jadi tujuan utama pasukan ini dibuat dan diletakkan harapan untuk menyelah dalam saingan AFF nampaknya tidak menjadi, dan saya sebenarnya terfikir-fikir adakah ada pemain yang berjaya memancing Brad Maloney memandangkan ini adalah pasukan ujian. Ada juga sekarang ni kita dengar ura-ura tentang pemain sebenarnya tak ada semangat kesukanan. Tak tahu, saya rasa macam agak mustahil apabila pemain tu sendiri tak ada semangat kesukanan. Apatah lagi mereka menyerang jersey Malaysia. Kita ada jati diri yang kuat, Fina, bila kita cakap tentang player Malaysia ni. Atau mungkin sebab sekarang ni dibelenggu dengan COVID, itu puncanya, Fina? Kita letak tepi dulu masalah COVID ni. Sebenarnya apa yang saya nampak di sini, masalah utama adalah keserasian. Sekali lagi saya terpaksa mengingatkan, ini bukanlah pemain-pemain regular. Ditambah dengan mereka tidak memiliki tempoh masa yang begitu banyak untuk mempersiapkan pasukan. Jadi situasi ini sebenarnya mungkin memberikan manfaat kepada pasukan Laos yang menganggap pada asalnya Malaysia adalah pasukan pilihan untuk kesaingan seterusnya, dan dalam masa yang sama juga mungkin mengambil mudah atas dasar pasukan yang kita jumpa hanyalah pasukan Laos. Jadi itu semua memainkan peranan. Saya tidak fikir ia melibatkan masalah ataupun semangat pemain itu sendiri, tetapi ia lebih kepada keserasian. Tetapi hakikatnya kita masih lagi tidak boleh menerima kekalahan ini, apatah lagi kita tewas kepada pasukan Laos yang boleh dikatakan sebagai makanan kita sebelum ini. Jadi sebenarnya ini boleh dikatakan sebagai wake up call untuk skuad Brad Maloney. Kita perlu berjaga-jaga kerana pasukan lain semakin menghampiri kita, dan apa yang perlu kita lakukan selepas ini, Brad dan Kim Panggun mungkin ada perbincangan yang serius untuk memastikan kita kembali pada landasan sebenar. Itulah sebab itu tak nak ketinggalan kan. Sebelum ni Vietnam, Thailand semua sama rata, sama level, lepas tu tiba-tiba dia orang dah ke depan. Okey, Fina, berkaitan dengan kabar angin, pemain utama Maloney bakal berada dalam perancangan pasukan Panggon. So apa cerita? Apa yang perlu dilakukan daripada dua-dua pihak ni? Okey, seperti mana yang telah pun dikatakan oleh Scott O'Donnell, di mana mereka perlu mengadakan perbincangan. Apa yang pasti di sini, pemain-pemain yang disebutkan tadi seperti Luqman Hakim, Mukhairi, Akhyar, mereka sebenarnya sudah pun berada pada level yang lain, dan mungkin mereka perlu memberikan tumpuan kepada skuad kebangsaan. Ini pendapat saya, ya, Edlin. Mungkin akan ada perbincangan di antara mereka yang akan melibatkan keputusan yang berbeza. Tetapi jelas sekali pemain-pemain ini telah pun didedahkan kepada saingan di peringkat tertinggi melibatkan skuad kebangsaan. Dan saya fikir untuk skuad bawah 23 tahun yang akan berhadapan dengan dua kejohanan penting, Brad Maloney perlu memikirkan cara yang lain atau mengenengahkan pemain-pemain yang memiliki kualiti hampir sama ataupun mampu untuk menyamai pemain-pemain yang boleh dikatakan sebagai rebutan di antara pasukan Brad Maloney dan juga Kim Panggun. Dalam masa yang sama, skuad kebangsaan juga bakal berhadapan dengan kejohanan yang boleh dikatakan cukup penting, di mana mengisi kita untuk melayakkan diri ke pentas Piala Asia. Apa-apa pun pada saya,
keutamaan adalah skuad kebangsaan. Walaupun ramai yang sudah mula mempertikaikan kemampuan, tetapi saya masih lagi melihat perkara ini sebagai sesuatu yang cukup penting untuk mereka capai satu keputusan yang akan memberikan manfaat kepada kedua-dua pihak. Okey Fina, saya juga ada dengar desas-desus tentang penolong jurulatih skuad Harimau Malaya. Kabarnya Fina ada update terkini, Fina. Fina boleh dengar? E11 Rasen ke? Fina boleh update sedikit tentang jawatan Fina dah penolong sebut ketua nama jurulatih dah. Harimau. Itulah, Fina dah sebut Elevar Hasan ke orangnya, Fina? Betul ke? Betul ke, Fina? Ya, Fina. Okey, saya menjangkakan itu soalan melibatkan siapakah pilihan Kim Panggun untuk meletakkan posisi di penolong jurulatih lokal. Saya fikir sudah hampir pasti ia melibatkan satu nama yang cukup besar, E11 Rasen, yang akan bersama-sama dengan Kim Panggun mengemudi skuad kebangsaan. Sebenarnya watak yang dibawa oleh E11 Rasen nanti adalah sesuatu yang cukup penting kerana saya boleh katakan Kim Panggun masih lagi termanggu-manggu dalam menilai pemain-pemain yang sedia ada, dan cuma apa yang boleh kita harapkan E11 Rasen mampu untuk mencapai ataupun mencari pemain-pemain yang boleh diserapkan ke dalam pasukan Kim Panggun ini, dan seboleh-bolehnya kita mahukan sesuatu yang lebih fresh ataupun mungkin dalam masa yang singkat ini perubahan besar tidak boleh berlaku, tetapi kita mengharapkan dalam jangka masa panjang Elevar Rasen mampu untuk membantu pasukan. Mungkin belum ada lagi sebarang perkhabaran rasmi daripada FAM, tetapi saya boleh katakan hampir pasti slot untuk penolong jurulatih tempatan milik E11 Rasen. Wah, nampak baik tu. Okey, mungkin kita sebenarnya banyak lagi nak cakap dengan Fina. Cuma ada sedikit masalah teknikal. Fina tak boleh nak berinteraksi dengan kami berdua. Tapi tak apa, terima kasih Fina Nasrum. Saya fikir dah banyak yang Fina boleh rungkaikan masalah yang berlaku. Terima kasih Fina.